Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Mahira Husna binti Mardi. Nombor metrik 078809. Okay, insyaAllah hari ini saya akan membentangkan mengenai satu jurnal yang bertajuk Perapatan Hubungan Guru dan Murid serta pengaruhnya terhadap tingkah laku moral. Okey, penulisan ini ditulis oleh 3 orang penulis, iaitu Syaharwan Azan Ngadmit, Nur Surayah Mardubala Abdullah dan Asmawati Suhid. Okey, berkaitan kajian ini, ia melihat kepada sikap dan tindakan guru terhadap tingkah laku moral murid dan bagaimana sikap dan tindakan guru itu sendiri memberi kesan kepada murid itu sendiri. Dan dalam kajian ini mempunyai 4 sikap, dan kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif yang mana ia menggunakan kolerasi, Spearman non-parametrik dan statistik deskriptif. Kajian ini dilaksanakan adalah kerana isu-isu yang berkaitan dengan tingkah laku moral yang semakin dibimbangkan oleh guru dan ibu bapa. Menurut Sugarman pada 1973 dan Alimuddin pada 2006, mengatakan salah satu faktor penyebab masalah tingkah laku moral boleh dilihat dalam bentuk persekitaran di sekolah, khususnya iklim moral. Okey, kajian ini berdasarkan 3 objektif, iaitu mengenal pasti jenis perapatan antara guru dengan murid dalam kelas pendidikan moral. Yang kedua adalah menentukan sama ada perapatan guru dengan murid dalam kelas pendidikan moral mempunyai hubungan signifikan terhadap tingkah laku moral pelajar. Yang ketiga adalah menentukan aspek dan tindakan guru yang mempunyai hubungan signifikan terhadap tingkah laku moral murid. Okey, kita terus kepada dapatan kajian yang berkaitan dengan analisis statistik deskriptif bentuk hubungan yang wujud dalam kelas pendidikan moral. Kalau kita lihat kepada taburan kekerapan hubungan luas dan sempit antara guru dan murid, kita boleh lihat ada 4 aspek perapatan guru yang wujud adalah dalam kategori yang hubungan luas. Hal ini kita tengok pada bentuk perapatan guru berdasarkan kepada item soal selidik, yang mana kita boleh tengok pada semua item merupakan hubungan yang luas. Tapi yang paling menonjol adalah konstruk guru yang peduli, yang mana guru yang memberi nasihat. Kita boleh lihat ini ada tertinggi, yang mana 3.27. Hubungan antara perapatan guru dengan murid terhadap tingkah laku moral murid pula. Jom kita sama-sama tengok pada soal selidik melibatkan persepsi murid kepada tingkah laku guru, murid kepada orang lain, dan murid kepada orang lain setelah melihat tingkah laku guru kepada pelajar itu sendiri. Kalau kita tengok pada jadual korelasi antara perapatan guru dan murid, yang kita dapat simpulkan bahawa ada 2 aspek yang mempunyai hubungan signifikan. Yang ketaralah kalau kita boleh lihat pada guru yang peka, guru yang mesra. Itu adalah kedua-duanya mempunyai hubungan signifikan yang memberi kepada kekerapan nilai kolerasi yang lemah dan sederhana. Okey. Kesimpulannya, pada keempat-empat aspek, sikap dan tindakan memberi kesan kepada tingkah laku murid dalam bilik darjah pendidikan moral. Namun hanya dua sahaja aspek yang mempunyai hubungan signifikan. Okey, kita terus kepada hubungan aspek sikap dan tindakan guru terhadap tingkah laku moral murid, yang mana kita dapat disimpulkan berdasarkan jadual korelasi antara perapatan guru dengan murid berdasarkan item yang mana ia diukur melalui sikap dan tindakan guru itu sendiri. Kita dapat simpulkan bahawa item guru yang peka dan guru yang mesra mempunyai hubungan signifikan yang tinggi berbanding yang lain. Kalau kita tengok pada di atas, guru itu seorang guru yang peka dan seorang guru yang mesra, dan yang mana guru itu mestilah ramah, mesra dan yang menggunakan bahasa yang baik ketika mengajar. Jadi kita dapat menyimpulkan bahawa dapatan-dapatan kajian yang dilaksanakan ini telah menyokong teori Sugarman, yang mana pada 1973 mengatakan hubungan luas adalah hubungan apabila guru cuba untuk mengenali murid dengan lebih rapat sebagai individu dengan mengetahui perkara berkaitan dengan minat,
latar belakang murid, cita-cita, hubungannya dengan rakan sempaya yang lain serta guru dan juga pencapaian akademik serta tingkah laku murid ketika berada di sekolah. Dan dapatan daripada dapatan kolerasi Spearman, dua aspek ini menunjukkan hubungan signifikan terhadap tingkah laku murid. Yang mana yang saya katakan tadi, guru peka dan guru yang mesra. Okay, kita dapat kesimpulkan bahawa kedua-dua orang kata tingkah laku ini, guru itu perlulah seorang yang peka dan mesra itu mempunyai hubungan yang luas. Kita dapat bahawasanya ia memberi kesan yang sangat-sangat positif kepada anak murid itu sendiri. Secara tidak langsung, dengan adanya hubungan sesama guru dengan murid dalam masa yang sama, ia akan memberi impak yang positif, yang mana sekolah itu sendiri dapat memberikan suasana yang baik dan guru itu sendiri akan memberikan impak kepada student pelajar itu sendiri dengan merasakan minat akan untuk pergi ke sekolah, dan dalam masa yang sama memberikan pencapaian yang cemerlang dalam akademik. Dan sesungguhnya sumbangan jurnal ini dapat membantu pihak sekolah, terutamanya pihak guru itu sendiri, untuk menjadikan dia itu adalah seorang yang berperanan untuk membentuk tingkah laku pelajar dan bukan sahaja menekankan pada pencapaian akademik. Dan dalam masa yang sama, seguru sebagai agen mendidik pendidik itu adalah akan terlaksana dengan adanya guru-guru yang bertingkah laku yang baik, kerana ia memberikan contoh kepada anak-anak muda sekarang, dan insya-Allah akan memberikan impak yang positif dan melahirkan individu, masyarakat, kelompok yang sangat lebih baik berbanding sebelum ini, dan menjadi orang yang beradab, berakhlak dan mempunyai dalam masa yang sama mempunyai intelektual yang sangat-sangat tinggi, dan insya-Allah memberikan impak yang positif kepada negara itu juga. Itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.